kita. Mari kita jadi main. Mari main congkak. Apa kabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada R.S. Suzy. Kisah yang bertajuk Si Empunya Congkak. Assalamualaikum. Aku Saiful, atau nama dipanggil oleh keluarga terdekat Apple. Semasa sedang mengemas rumah untuk persiapan majlis pertunangan Firdaus, adik aku, satu benda yang berada di dalam almari perhiasan membuat aku teringat kembali kejadian menakutkan berlaku pada aku dan adik-adik semasa zaman kanak-kanak kami. Congkak. Ya, congkak. Daus. Daus, jom main congkak dengan abang. Bosanlah. Macam best je benda tu. Kau pun tak tahu main sangat kan? Meh abang Ipul ajar. Suara comel Irin pun menyampuk ajakan abangnya. Ikin nak main juga. Boleh tak bang? Please. Alah, bolehlah. Sibuk pula kau ni, dek. Yelah, mari sini kita pergi main kat bawah sama-sama. Aku memimpin tangan adik bongsu aku menuruni tangga rumah teres 2 tingkat keluarganya sambil diikuti Daus menuju ke tingkat 1 bahagian ruang tamu. Di dalam almari perhiasan yang berada di antara ruangan makan dan ruang rehat keluarga, terdapat sebuah papan congkak diperbuat daripada kayu berasal dari sebatang pokok manggis. Pokok manggis yang dikatakan dari kaki Gunung Ledang, Tangkak, Johor. Papan congkak 9 lubang ini adalah buatan tangan. Difahamkan, ianya dibuat oleh moyang keturunan keluarga sebelah mak. Berusia lebih 100 tahun. Papan congkak tu masih kukuh dan langsung tidak ada tanda mereput atau rekahan. Setelah nenek meninggal dunia, mak diamanahkan untuk menjaga congkak warisan keturunannya. Makanya, mak telah membawa congkak itu balik dari kampungnya di Muar. Malam tu, mak dan abah keluar menghadiri jemputan ke majlis keramaian di kampung abah. Kampung abah tidak jauh dari bandar yang aku tinggal. Perjalanan hanya mengambil masa dalam sejam sajalah. Mak pernah pesan kepada aku dan adik-adik, jikalau kami ingin main congkak, mak izinkan, tapi dengan satu syarat, iaitu selepas main, congkak mesti disimpan kembali dalam almari. Jangan sesekali tinggalkan begitu saja. Aku ingat pesan mak, tapi malam tu lain pula jadinya. Kami seronok bermain sehingga tidak perasan sudah pukul 10.30 malam. Irin sudah pun dibuai mimpi di sofa ruang tamu, membiarkan televisyen hidup tanpa penonton. Daus, dah lah, stop main congkak lah. Jom masuk tidur. Dah pukul 10 lebih ni. Abang nak angkat Irin naik ke atas. Kau kemas congkak ni dengan guli-guli semua letak balik dalam almari tau. Aku mengangkat Irin naik ke atas dan letaknya di atas katil dalam bilik. Selangkah aku turun tangga menuju ke bawah. Telefon rumah di ruang kecil sudut tangga naik ke atas berdering. Mak menelefon untuk memberitahu mereka tidak dapat balik
malam tu sebab Abah ingin singgah rumah kampungnya untuk membersihkan apa yang patut setelah beberapa minggu ditinggalkan kosong. Aku tidak mempunyai masalah jika diamanahkan untuk menjaga rumah dan adik-adik. Aku pun memanggil Daus masuk tidur sementara aku memeriksa semua tingkap dan pintu agar semua sudah selamat dikunci. Lampu dapur tidak dimatikan sebab kadang-kadang Daus atau aku akan ke dapur jika rasa haus apabila tersadar dari tidur. Aku terlepas pandang satu perkara penting, iaitu memastikan congkak dan guli-guli sudah disimpan. Dah disimpan oleh Daus atau belum? Alamak. Selesai memeriksa semua di bawah, aku pun naik ke atas, lalu masuk bilik dan tidur. Alah, haus pula aku ni. Nak terkencing pun ada. Perlahan-lahan, aku keluar dari bilik supaya adik-adik tidak terbangun. Aku ketandas di hujung bersebelahan bilik utama Mak dan Abah. Selesai membuang air kecil, aku pun jalan menuju tangga. Apa yang aku dengar? Trek, tek, kletek, kretek. Ada bunyi orang main congkak. Aku pasti bukan adik-adik, sebab mereka akan kejutkan aku untuk teman pergi dapur malam hari. Aku teruskan langkah satu persatu ke bawah. Aku mengintai dari celah-celah grill tangga. Di dalam cahaya kelam yang datang dari lampu dapur, aku nampak dua orang nenek-nenek berpakaian hitam, berambut putih panjang, mengerbang. Seorang dari mereka yang kelihatan memegang tongkat kayu tebal menoleh ke arah aku. Apa lagi? Aku berdesut ke bilik macam Usain Bolt dibuatnya. Pintu bilik aku tutup dan aku melompat atas katil terus tidur. Keesokan paginya, sebelum Mak dan Abah sampai dari kampung, aku kemas dan simpan congkak tu ke tempat sepatutnya. Apabila Mak balik, aku menceritakan kepadanya apa yang aku nampak. Niat nak mengadulah konon. Tapi kena bebel pula dengan Mak. Mak dah kata benda tu kena simpan balik elok-elok lepas main. Hei, tak dengar cakap Mak kan? Padan muka Epul. Congkak tu ada penjaga yang dibela moyang keturunan Mak. Alah, kau masih belum faham untuk Mak terangkan semuanya. Dah, lain kali ingat, simpan congkak lepas main, faham? Aku tunduk diam membisu. Setahun selepas kejadian tu, Abah pergi dijemput Ilahi. Kami pun berpindah rumah. Mak tinggalkan congkak tu di rumah lama dalam almari perhiasan yang sama. Kami akan balik ke rumah lama peninggalan Abah untuk membersihkan sekali-sekala. Sampai ke hari ini, Mak masih belum terangkan siapa yang dikatakan penjaga congkak itu. Adakah itu saka keturunan? Wallahualam. Sekian. Terima kasih, Brother Fah. Baiklah saudara, ini ada satu lagi karya daripada R.S. Suzy. Brother Fai ada beritahu pada beliau lah, Kak Suzy, boleh ke saya kongsikan juga cerita ni? Dia kata okey, on sajalah. Kalau nak baca, nak ceritakan aja lah. Jadi inilah kisahnya. Sebenarnya kisahnya ni tak bertajuk, jadi Brother Fai letaklah tajuknya ya. Gangguan Pontianak. Okey tak Kak Suzy? Okey ya. Salam pada semua. Saya ingin mengongsi pengalaman seram yang saya alami seminggu lalu semasa memancing di Kampung Seri Dungun, Pontian. Waktu tu jam pukul 3 pagi.
Saya, suami serta adik saya sedang memancing dan waktu itu juga satu kampung mengalami masalah putus bekalan elektrik. Jadi dalam keadaan gelap lah kami memancing. Tiba-tiba dari arah pokok bakau di seberang muara hadapan kami, saya ternampak susuk tubuh seperti seekor bangau putih sedang terbang menuju arah kami. Saya perhatikan sehinggalah ia lalu di atas saya. Dengan jelas, saya tahu itu bukan bangau, tetapi pontianak yang terbang. Lalu, saya beranikan diri menoleh ke belakang. Alangkah terperanjatnya saya, pontianak tu berdiri di sebelah kereta saya yang saya letakkan di belakang tempat kami memancing tu. Menghadap ke arah dalam kereta, berdiri tegak, berbaju samar putih dan rambut panjang mengurai. Ia pandang ke arah cermin pintu kereta. Di dalam kereta pula, adik saya sedang berehat. Saya terus diamkan diri sampai esok pagi. Lalu, saya ceritakan pada suami dan adik saya. Rupa-rupanya, mereka juga lihat pontianak tu. Suami saya nampak pontianak tu di pokok bakau di seberang. Ia bertenggek di kayu bakau dan adik pula diganggu apabila sedang rehat dalam kereta. Dia tidak beritahu bagaimana dia diganggu lah kan. Selepas kejadian tu, saya masih lagi memancing di sana. Ikan-ikan di sana besar-besar. Itu sajalah pengalaman saya. Sekian. Terima kasih.